Kisah seram yang lain yang hendak aku kongsikan kepada anda. Sebelum aku meneruskan kisah seram, aku mengharapkan kepada anda supaya dapat subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram dariku ini. Ikutilah kisah seram yang mungkin anda terasa seram, ataupun sebaliknya, aku sekadar cuba bangun daripada sesuatu tempat dan tidak mematikan ataupun daripada soalan anda budi membantu dalam melestarikan channel aku. Kisah ini juga adalah kisah seorang guru juga yang telah menulis cerita semoga dia mendatangkan kebaikan kepada anda juga. Pernahkah anda alami kisah seram di sekolah? Selain daripada pelajar, guru juga pernah mengalami pengalaman yang sama. Antara kisah misteri yang sering dialami mereka adalah kewujudan kelipat, bertemu kembar dan tidak kurang juga usikan bunyi-bunyian. Semoga kisah ini menghiburkan diri anda. Kisah ini terjadi kepada seorang guru bimbingan dan kaunseling Sekolah Kebangsaan SK Kampung Jepak, Bintulu, Sarawak. Malik Faisal Abdul Wahab atau lebih dikenali sebagai Ustaz Malik berkongsi kisah seram tentang seorang pakcik tua yang dijumpainya di luar rumah Makcik Non. Ini adalah watak-watak dalam kisah seram ni. Menurut Ustaz Malik, ia berbual-bual seperti biasa dengan makcik tua tersebut. Bertanyakan pakcik itu mahu ke mana dan menasihati agar berhati-hati dalam perjalanan pulang ke rumah nanti. Keesokan harinya, Ustaz Malik terkejut apabila pakcik tua yang dijumpai semalam sebenarnya tidak wujud. Habis tu, dengan siapa Ustaz Malik bertemu? Siapakah pakcik tua itu? Apa kaitannya dengan Makcik Non? Semua ini dikongsikan oleh Ustaz Malik melalui akaun Facebooknya atas nama sekian. Minta maaf kerana aku tak dapat nak kongsikan. Suatu ketika dalam bulan November 2012, saya telah mendapat jemputan dari rakan-rakan di Kuching untuk sama-sama berbincang mengenai idea untuk menubuhkan sebuah persatuan perubatan Islam. Saya berangkat dari Bintulu pada pagi hari Jumaat dan balik pada hari Ahad. Perbincangan kami adalah pada siang hari dan pada waktu malam. Kami tidak terikat dengan sebarang aktiviti dan terserah untuk merancang aktiviti masing-masing. Pada hari Jumaat tersebut, lebih kurang dalam pukul 4 petang, setelah selesai sesi perbincangan kami, salah seorang rakan saya dari Kuching iaitu Ustaz Ehsan, bukan nama sebenar, telah menyapa saya. Malik, malam ni you free tak? Kalau you free, I nak ajak you pergi rumah seorang makcik lah. Nama dia Makcik Non. Tolong temankan I untuk merawat dia, boleh tak? Saya jawab, kalau awal insya-Allah boleh Ustaz. Sebab dalam pukul 10.30 malam, saya dah janji dengan Ustaz Kia, bekas gitaris kumpulan rock, veteran dan bekas komposer dan penerbit lagu. Dan kawan-kawan kita yang lain nak lepak sama kat gerai makan di Kampung Boyan sana tu. Okey, kalau macam tu lepas maghrib saya datang ambil
awak kat hotel Dormani, okey? Okey, set. Selepas solat maghrib, saya menunggu kehadiran Ustaz Ehsan datang untuk menjemput saya di lobi hotel Dormani. Lebih kurang dalam pukul 7.30 malam, Ustaz Ehsan menelpon dan memberitahu saya yang dia sedang menunggu saya di luar perkarangan hotel Dormani. Oh, dah sampai rupanya Ustaz Ehsan ni. Baiklah. Ustaz tunggu sekejap. Saya akan bergerak ke sana lah. Ustaz tunggu saya. Okey, kata Ustaz Ehsan. Saya berjalan keluar dan mencari Ustaz Ehsan yang mana kebetulan ketika itu sedang menunggu saya di dalam kereta di seberang jalan. Setelah itu kami terus bergerak menuju ke sebuah kampung di kawasan Petrajaya. Namun nama kampung itu biarlah saya rahsiakan. Hulunya ada di pengakhiran cerita ini nanti. Perjalanan tidaklah begitu jauh. Cuma perlu untuk menyeberang sungai menggunakan kereta dengan melalui jambatan yang telah disediakan. Sepanjang perjalanan kami bercerita sekitar tentang kerawatan Islam dan sesekali mengubah topik berkenaan dengan isu semasa. Lebih kurang dalam 30 minit kami telah sampai ke kampung tersebut. Kawasannya agak padat dengan rumah-rumah orang kampung, kenderaan dan penduduk kampung yang sedang lalu lalang. Kampung tu memang keberadaan dalam keadaan yang selalu sibuk. Kami mencari masa yang agak lama untuk mencari tempat untuk meletak kereta yang sesuai untuk kami. Alhamdulillah, akhirnya kami telah menjumpai tempat untuk meletak kenderaan, iaitu di sekitar halaman masjid. Ada banyak ruang kosong di situ walaupun kami terpaksa menapak ataupun berjalan sejauh 50 meter dari lagi untuk sampai ke simpang rumah Mak Cik Non itu nanti. Walaupun agak jauh, tapi kelihatan pandangan suasana persekitaran kampung menyebabkan penat tidak terasa hingga kan perjalanan kami telah sampai di persimpangan rumah Mak Cik Non. Kelihatan anak-anak kecil masih lagi berkeliaran di luar rumah. Walaupun jam tangan saya menunjukkan yang ketika itu telah hampir jam 9 malam. Dari simpang tersebut, kami akan meredah berlukar kecil sekitar 5 minit untuk sampai ke rumah Mak Cik Non. Perjalanan agak sedikit rumit. Sesekali saya hampir tersungkur kerana melanggar anak tunggul dan kayu-kayu liar yang menjalar melintang laluan kami. Seluar kami lipat hingga ke paras betis agar tidak kotor masa bertandang ke rumah orang itu nanti. Beberapa detik kemudian kami telah sampai di halaman rumah pesakit Ustaz Ehsan tadi, iaitu rumah Mak Cik Non. Saya perhatikan dari luaran rumah tersebut sangat cantik. Tiangnya dari kayu belian, atap pula dari kepingan bersegi 4, sama juga dari kayu belian dan susun aturnya sangat kemas. Saya teringat akan rumah nenek saya di kampung Dagang Bintulu pada era 80-an zaman dulu. Sekarang rumah nenek sudah tiada lagi dan tapak rumah nenek sekarang telah menjadi hotel Kemina Plaza, Jalan Taman Seri Dagang. Kalau anda pernah pergi ke sana, mungkin anda tahu tentang hotel ini. Rumah nenek di kampung Daganglah tempat saya dan adik-beradik yang lain membesar. Setiap malam menunggu di beranda sambil melihat puluhan bahkan ratusan manusia berjalan pulang ke Pasar Lama selepas menonton wayang di panggung Seri Sarawak. Seingat saya ketika itu sedang hangat ditayangkan cerita The Return of Godzilla pada tahun 1984. Kadang-kadang pada waktu petang kami bermain-main di SK, ya, atau lebih sekatan SK itu ialah Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Muhammad, dan juga bersama kawan-kawan lain bermain di halaman rumah Allahyarham Tuan Haji Ramli bin Bakar, dan kadang-kadang menumpang Ehsan menonton cerita terbaru melalui tayangan video tape di rumah Allahyarham Haji Thomas atau Haji Syafi'i. Aku tak kenal. Mungkin anda pun tak kenal juga. Assalamualaikum. Aku memberi salam. Ustaz Ehsan memberi salam kepada tuan rumah
iaitu Makcik Nun tadi. Waalaikumsalam. Kedengaran dari dalam rumah tersebut suara yang agak-agak tersekat-sekat kerana faktor umur yang sangat tua. Waalaikumsalam. Terdengar sahutan salam dari dalam rumah. Alunan suaranya saya ingat agak lembut. Mungkin suara orang tua, kata hati saya. Ustaz Ihsan siap-siap memperbetulkan kopiahnya. Sempat juga Ustaz Ihsan menunjukkan kepada saya kopiah putihnya yang mula kekuningan sebelum dia memperbetulkan kembali agar dapat dalam keadaan yang rapi. Made in China ni Malik. Mereka sekadar berlawak. Kami ketawa kecil. Selepas itu terdengar bunyi pintu rumah. Kami terpaku seketika kerana ternyata suara itu adalah datangnya dari suara gadis kecil yang cantik. Perwatakannya sopan, bertudung labuh dan memelihara pandangan mata. Budak-budak lagi perempuan ni Malik. Anak Makcik Nun, masih tahun 6, bersekolah di SK Agama Datuk Haji Abdul Kadir Hassan, Kuching, Sarawak, ujar Ustaz Ihsan. Kalau budak-budak, kenapa pula Ihsan? Tanya saya. Ustaz, Ihsan cuma tersenyum sambil memandang saya. Cuma dia sahaja yang tahu kenapa. Semasa dalam perjalanan tadi, Ustaz Ihsan sempat juga bercerita mengenai Makcik Nun yang akan dirawat olehnya. Menurutnya Ustaz Ihsan, ini kali yang kedua beliau merawat Makcik Nun ini. Kali pertama Ustaz Ihsan merawat Makcik Nun adalah pada 2 malam yang lepas, iaitu pada hari Rabu. Menurut Ustaz Ihsan, Makcik Nun mungkin mengalami gejala gangguan sihir berdasarkan rawatan yang pertama. Untuk rawatan pada malam ini cuma berkisar untuk membuang lebihan gangguan jin sekiranya masih ada lagi. Kami dipersilakan oleh anak gadis tadi untuk naik ke rumah. Kemudian kami dipersilakan untuk duduk di atas rotan yang agak usang. Suasana rumah tersebut sangat menarik minat saya. Kami duduk di atas kerusi rotan. Zaman sekarang nak cari kursi rotan tu memang agak sukar. Pasal kursi rotan ni ada pada zaman 90-an, tahun 2000 pun masih ada. Itu pun sepeninggalan daripada orang-orang tua-tua dulu. Hari ni dah tak ada. Hari ni mungkin kalau ada pun iaitu sofa yang empuk, yang sedap diduduk. Suasana rumah Nun bagaikan sebuah rumah lama. Gambar yang akan aku kongsikan kepada anda. Menurut pengamatan saya, suasana rumah seperti ini cuma wujud pada era penghujung tahun 70-an. Saya memilih untuk duduk di kerusi tengah. Di belakangnya ada 2 buah tingkap yang tertutup. Kami sempat berbual kosong sementara menunggu Makcik Nun yang ingin dirawat tadi keluar daripada bilik di bahagian dapur. Setelah beberapa ketika, Makcik Nun keluar lengkap bertelekung dan memberi salam kepada kami. Assalamualaikum. Selepas kami menjawab salam, Waalaikumsalam, Ustaz Ihsan memulakan rawatan dengan membaca beberapa potong ayat Al-Quran dan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang masa rawatan saya duduk sambil melihat handphone. Sesekali saya perhatikan juga ruang tamu rumah Makcik Nun ini. Banyak barang-barang perhiasan lama yang tersimpan rapi di dalam almari kayu. Kelihatan tersusun cantik, mukadam dan Al-Quran lama dan buku tenggelamnya kapal Van der Wijk karangan Profesor Hamka di atas almari kuning yang lusuh warnanya. Heningkan hatimu kembali. Sama-sama kita habisi kekecewaan yang sudah-sudah. Maafkan saya, cintai saya kembali. Antara lakaran indah sentuhan Profesor Hamka dalam novel ini. Anak gadis tadi saya lihat memandang saya dengan tersenyum sambil masuk ke ruang dapur. Kemudian saya duduk sambil memerhatikan gelagat Ustaz Ihsan membaca Al-Quran sambil mengelap peluh pada hujung dahi. Mata saya mula mengantuk. Mungkin tak ada apa-apa yang menarik bagi saya. Sesekali saya terlelap juga ketika bersandar di kerusi. Keadaan dalam rumah tu agak sejuk. Biasalah rumah kayu. Bila waktu malam ni agak sejuk.
Tetapi kelihatan di wajah ataupun di muka Ustaz Ehsan berpeluh dingin. Mungkin ada sesuatu yang sedang Ustaz Ehsan berdepan dengan di atas rawatan yang sedang dilakukan ke atas makcik non. Masa saya mula mengantuk, mungkin tiada apa-apa yang menarik bagi saya. Saya fikir begitu. Sesekali saya terlelap juga ketika bersandar di kerusi. Tiba-tiba lamunan khayalan saya terhenti bila terdengar bunyi ketukan pintu. Saya membuka mata dan memandang ke arah sekeliling saya. Kemudian bunyi ketukan kedengaran sekali lagi. Dari bunyi ketukan itu, saya yakin ia datang dari tingkap yang tertutup di belakang saya. Dengan segera saya bingkas bangun dan membuka tingkap rumah tersebut. Saya terkejut juga melihat tindakan spontan saya sendiri yang tiba-tiba bangun dan terus membuka pintu. Kalau dari segi penjunjung adab, mungkin agak kurang sopan kerana saya membuka tingkap rumah orang tanpa keizinan. Semasa saya membuka tingkap rumah tersebut, saya perhatikan ada sesosok tubuh manusia yang mengintai dari celah-celah tingkap berkenaan. Kenapa awak buka pintu tu, tingkap tu, ha? Kenapa awak tak bagi tahu saya dulu? Suasana malam agak gelap dan sukar untuk saya melihat dengan jelas wajah penampakan yang saya nampak tadi. Cahaya lampu dari dalam rumah sedikit sebanyak menyinari kawasan luar rumah tersebut. Sekitar rumah makcik non sangat menyeramkan pada waktu malam. Saya buka dengan agak lebar lagi. Dari situlah saya ternampak seorang pakcik tua, kelihatan dalam usia 60-an, berkain sarung dan tidak memakai baju. Saya perhatikan sekitar kawasan di luar rumah tu suram dan gelap. Pakcik tadi lantas memberi salam kepada saya. Assalamualaikum. Anak, apa khabar? Waalaikumsalam pakcik. Alhamdulillah sihat. Pakcik pula, apa khabar? Alhamdulillah nak. Anak tengah buat apa kat situ? Saya datang bersama kawan saya pakcik. Kawan saya sedang merawat makcik non ni. Oh, tak apalah nak. Anak rawatlah makcik non tu. Dia dah lama sakit. Dah puas juga pergi berubat ke mana-mana. Cuma Allah belum berkehendakkan makcik non untuk sembuh. Saya cuma anggukkan kepala. Kemudian saya bertanya, pakcik nak ke mana ni? Sambil saya memerhati pakcik tadi dalam keheningan malam, berkain tanpa baju dan berbasikal tanpa selipar. Pakcik baru balik dari rumah anak pakcik. Itu yang ada lampu kuning tu. Jelas pakcik tadi sambil menunjuk kedudukan rumah anaknya yang agak jauh sedikit dari rumah makcik non. Saya memandang keluar ke arah kedudukan rumah anaknya. Dari jauh kelihatan sebuah rumah putih yang agak besar. Oh, pakcik ni mungkin orang-orang yang berada ni. Mungkin dia tak mau tunjuk apa yang dia ada kot. Agak samar-samar juga kerana dikelilingi belukar. Tadi rumah banglo tadi tu dilindungi oleh sedikit belukar. Tak berapa jelas nampak, tapi nampak daripada rumah tersebut, iaitu sebuah rumah banglo berwarna putih yang agak mewah, yang tersenggam indah di hadapan mata tidak jauh daripada rumah makcik non ni. Ni pakcik baliklah ya? Tanya saya. Ni pakcik nak balik lah ya? Tanya saya. Ya nak. Rumah pakcik pula kat mana? Tu depan tu je. Saya pun memerhatikan pula ke arah hadapan. Nampak sebuah rumah yang agak usang dan kecil. Saya perhatikan pakcik ini dengan penuh minat. Beliau menjelaskan yang setiap malam dia akan datang menziarahi anaknya di rumah besar tersebut, walaupun kedudukan rumah mereka cuma sekitar 50 meter sahaja. Kemudian pakcik tersebut memerhati wajah saya dan tersenyum. Pakcik nak balik dulu ya nak?
Pagi esok nak ke rumah anak buah Pak Cik kat Kampung Bakor pula. Baiklah Pak Cik, hati-hati ya. Jalan becak tu. Ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cik, hati-hati ya. Pak Cik tadi sempat mengangkat tangannya mungkin sebagai reaksi pada kata-kata saya. Saya perhatikan sahaja Pak Cik itu berbasikal. Saya juga melihat hijauan rumput dan dedaunan kecil yang basah akibat air embun malam. Akhirnya Pak Cik itu menghilang di kegelapan malam setelah meredah 2-3 batang pokok getah tua yang menunggu masa untuk tumbang. Saya terlupa untuk bertanya kepada Pak Cik tadi berkenaan dengan namanya. InsyaAllah kalau ada rezeki untuk bersua dengan Pak Cik tadi, saya akan bertanya akan namanya. Setelah kelibat Pak Cik tadi hilang dari pandangan mata saya memerhati sekeliling halaman rumah Mak Cik Non. Rumput dedaun yang gugur berserakan ranting-ranting pada celah pokok-pokok getah tua seakan-akan menari dan melambai-lambai ke arah saya. Sambil ditiup angin, bunyi gesaran pokok-pokok seolah-olah menyanyikan lagu yang mendayu-dayu. Mendengar jelas di sekeliling saya suara anjing-anjing liar mula kedengaran sayup-sayup dan bersahutan. Tiba-tiba saya merasa tidak sedap hati. Saya ambil keputusan untuk menutup tingkap. Setelah itu saya periksa lagi untuk kali yang kedua bagi memastikan yang tingkap itu benar-benar telah saya tertutup dengan rapat. Kemudian saya duduk di kerusi yang saya pernah duduk tadi. Saya rebahkan badan, duduk dan kembali memerhatikan gelagat Ustaz Ihsan merawat Mak Cik Non. Saya terdengar apabila melihat Ustaz Ihsan memandang tepat ke arah muka saya sambil matanya ketika itu terkebil-kebil tanpa henti. Saya tersenyum. Ustaz Ihsan pun tersenyum dan meneruskan bacaannya. Menurut saya mungkin Ustaz Ihsan tersenyum memandang gelagat saya semasa bercerita kepada Pak Cik tadi. Setelah Ustaz Ihsan habiskan bacaannya, beliau memberi tazkirah dan tausiah kepada Mak Cik Non. Mak Cik Non duduk sambil menganggukkan kepala. Tiada lagi tanda-tanda gangguan pada diri Mak Cik Non. Mungkin sudah sembuh dengan izin Allah, insya-Allah. Setelah itu Ustaz Ihsan beredar dari atas lantai dan duduk di samping saya. Ustaz Ihsan memegang bahu saya sambil bertanya, "Malik, tadi kamu bercerita dengan siapa?" Aku terkejut dengan suara Ustaz Ihsan yang agak deras bertanyakan hal itu kepada aku. Dengan Pak Cik tua. Pak Cik tu tinggal tidak jauh dari rumah Mak Cik Nun ni. Mungkin Mak Cik Nun kenal dia, jelas saya. Tak apalah Malik, insya-Allah esoklah saya cerita petang esok. Selepas kita mesyuarat, kita akan datang ke rumah Mak Cik Nun lagi, okey? Saya nak ajar Mak Cik Nun amalan-amalan yang perlu dilakukan bagi mengelakkan gangguan sihir itu berulang lagi. InsyaAllah Ihsan, jawab saya dengan penuh tanda tanya. Keesokan harinya pada sebelah petang, saya dan Ustaz Ihsan datang lagi ke rumah Mak Cik Nun. Seperti semalam, kami disambut dan dipelawa masuk oleh anaknya. Saya dan Ustaz Ihsan duduk di ruang tamu tempat saya duduk malam tadi. Ustaz Ihsan tiba-tiba bangun dari tempat duduknya menuju ke arah tingkap sambil memanggil saya, "Malik, jom tengok kat sini." Saya bingkas bangun dan berdiri di sebelah Ustaz Ihsan. "Malik, kamu tengoklah sendiri apa yang ada di luar." Saya perhatikan celoteh Ustaz Ihsan yang mana badannya jauh lebih rendah daripada saya. Sambil tersenyum, saya mula mengorak langkah menuju ke arah Ustaz Ihsan. Ketika memandang ke arah luar, tiba-tiba saya beristighfar. Astaghfirullahalazim. "Malik, kamu nampak apa kat luar ni semalam?" "Sungai." Beberapa kali saya gosok-gosokkan mata, kemudian beristighfar dan kembali memerhatikan apa yang ada di luar kawasan rumah Mak Cik Non. "Sungai? Betul Malik, sungai. Jadi yang aku tengok malam tadi tu apa Ihsan?" Aku cerita dengan siapa? Ustaz Ihsan cuma tersenyum. "Ihsan, Pak Cik tu." Lidah saya tiba-tiba menjadi kelu. Saya terus memandang ke hadapan. Ternyata apa yang saya lihat malam tadi tidak seperti realiti. Saya baru tersedar daripada mimpi semalam. Tiba-tiba Ustaz Ihsan tersenyum sambil menjentik kuat ke arah hidung saya. "Aduh, sakit Ihsan." Ustaz Ihsan ketawa sambil memegang bahu saya. "Malik, kalau nak tahu, itulah yang aku alami masa kali pertama aku datang ke tempat ni. Kalau bukan kerana kami berada di rumah Mak Cik Non, sudah tentu saya cekik leher Ustaz Ihsan.
ikat dan lempar jauh-jauh Ustaz Ihsan itu ke sungai biar mati dimakan buaya kerana menjentik hidung saya. Hidung saya masih sakit dan kemerah-merahan, sama seperti hidung pelakon Jackie Chan sewaktu berlakon filem Kungfu Dragon Master sekitar tahun 78. Saya kemudiannya terus memandang ke hadapan sambil memerhati gerak arus air sungai yang mula surut secara perlahan. Dari kejauhan kelihatan anak-anak kampung mandi di tepi sungai. Bagaimana mungkin malam tadi pakcik tersebut boleh menunggang basikal dan duduk di atas basikal berhampiran dengan saya di luar rumah, sedangkan kenyataan rumah Makcik Non ini berada di atas air. Kemudian saya perhatikan anak sungai di hadapan saya, betul-betul tempat saya bercerita dengan pakcik itu malam tadi. Sungai. Ustaz Ihsan memerhatikan saya dan kemudian berundur lalu duduk di atas lantai rumah, memberi salam dan menyapa Makcik Non yang baru keluar dari bilik. Semua itu tidak menarik minat saya. Mata saya masih lagi tertumpu pada sungai di hadapan saya. Apakah yang saya lihat semalam adalah halusinasi ataupun khayalan ataupun realiti, ataupun dengan lebih tepat sebenarnya adalah tipu daya syaitan? Bagaimana mungkin pada malam tadi saya melihat pakcik misteri tersebut sedang berbasikal di atas rumput yang basah. Tiang lampu kuning, rumah putih yang besar kepunyaan anak pakcik tadi, jalan yang becak, rumah kecil milik pakcik tersebut, dedaun kecil dan pokok-pokok getah. Juga dedaun yang gugur berserakan ranting-ranting pokok-pokok getah tua seakan-akan menari di tiup angin. Bunyi gesaran pokok-pokok seolah-olah menyanyikan lagu yang mendayu-dayu, dan suara anjing-anjing liar. Kesemuanya ini setara hakikatnya memang tidak pernah wujud. Apa yang saya alami dan lihat pada malam tadi sebenarnya tidak pernah wujud. Di dalam realiti sebenarnya yang ada cumalah pergerakan air dari Sungai Sarawak yang mengalir perlahan, sesekali bergerak membawa sampah-sampah menuju ke hilir sungai. Kesemua ini ternyata adalah tipu daya syaitan saja. Ternyata saya telah ditipu melalui kelemahan pandangan mata saya sendiri. Allahu Rabbi, betapa kecil rasanya saya ketika itu, hamba yang sangat-sangat lemah. Dalam perjalanan balik, saya masih lagi memikirkan apa yang saya alami pada malam tadi. Sebelum balik ke hotel, Ustaz Ihsan telah membawa saya makan di Saleh Corner. Di situ memang tempat pilihan saya untuk makan malam sekiranya saya datang ke Kuching. Dan hingga sekarang saya tidak pernah bosan pun untuk bercerita tentang kisah misteri Makcik Non ini kepada anak-anak murid saya di sekolah Kampung Jepak Bintulu. Alhamdulillah, ini merupakan satu kisah, satu ujian dan pengalaman spiritual dari Allah buat diri saya, iaitu sebuah misteri yang belum terungkap hingga ke hari ini, untuk saya kongsikan buat tatapan dan catatan pada anda semua. Terima kasih kerana telah menonton atau mendengar kisah seram daripadaku. Semoga anda terhibur dengan cerita seram daripadaku ini. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di dalam kisah-kisah seram yang akan menghantui diri anda. Bye.